Okey, kita sambung balik Okey. Sekarang kita sambung. Untuk O, dia bagi set 112 per dengan set 7. Jadi yang ini tadi kita dah belajar, kita boleh satukan dia orang ni jadi set 112 bahagi 7. 16. Senang lah. Jadi kita akan dapat jawapan kita 4. Okey. O, P. P sama tak cerita dia? Set 12 per dengan set 108. Bila kita satukan, dia akan jadi 12 per 108. Kita kecilkan tengok. Akan dapat kat sini 1/9. Jadi kita boleh set 1/9, dia akan dapat jawapan kita 1/3. Okey, ini boleh ringkas habis. Q, yang ini kita akan dapat kat sini, dia set dengan set saja kita boleh ringkaskan. 2 kita tak boleh kacau dia kat situ kan. Jadi kat sini kita boleh buat set dia akan jadikan dia per 1/2 set 88 per 11. Ini 1/2. Yang ini akan jadi set 8. Set 8 kita boleh pecahkan pula menjadi 1/2 set 4 darab 2. Okey, set 4 darab 2 kat sini. Kita boleh jadikan dia, pecahkan, kita akan dapat 1/2 set 4 set 2. Ini 2 dengan 2 mati, yang tinggal adalah set 2 sahaja. Itu satu kaedah. Satu lagi kita boleh masukkan set, tapi nanti masukkan set. Masukkan set macam ni saya tunjuk. Q kan. Soalan Q, set 88 per dengan 2 set 11. Contoh macam ni kan. Kita boleh masukkan 2 ni, kita boleh masukkan ke dalam 11 ni. Okey. Bila kita masukkan 2 dalam ni, dia akan jadi kuasa 2. Jadi kat sini dia akan jadi set 88 per dengan set 4 darab 11, 44. Dia jadi macam tu terus. Yang ini dia terus buat set 88 per 44 terus dapat set 2. 2 kaedah boleh pakai. Ini masuk supaya semua jadi set. Yang ini kita buat satu-satu, kita pecahkan. Kumpulkan set dan nombor. Itu lain cerita dia. Okey. Untuk Q, sekarang kita sampai yang R lah sekali. R kat sini 9 set 20 per dengan 3 set 5. Okey, yang ini nombor dengan nombor boleh bahagi. Set dengan set boleh combine. Kita pilih yang tu. Nombor dengan nombor dapat 3. Set dengan set boleh combine jadi 20/5. Dia senang. 3 set 4 dapat jawapan kita 3 darab 2. Jawapan 6. Ini mudah sikit lah. Okey. Saya pun slow sikit benda ni sebab apa? Benda baru kan. Okey, kita terus pergi sebelah. Nombor 4. Sekurang-kurangnya apa yang kita bincang dapatlah bantu kamu sikit insya-Allah kan. Okey, nombor 4. A campur dengan B kan? A campur dengan B, kita akan ambil sama dengan A kita 3 set 5 campur 7 set 3 campur dengan B. 2 set 5, 7 set 7. Okey. Jadi kalau kamu tengok kat sini, yang kita boleh combine adalah kalau set dia, nilai dia set yang sama. Dia macam algebra. 5 dengan 5 ni kita boleh combine. Okey. Yang 2 orang lagi ni kita tak boleh buat apa dengan dia.
Kan? Sebab dia melibatkan set yang berbeza. Contoh macam algebra, yang ni kita panggil dia X, X, Y dengan dia ni Z. Dia lain cerita dia. Kita akan dapat sini 3 campur yang ini akan jadi 5 set 5 campur dengan 7 set 3 tolak dengan 7 set 7. Set dah tak ada benda yang common, jadi kita tak boleh nak simplifykan dah. Okey? Ini. B pula. Dia bagi A tolak C. A tolak C. Jadi A kita 3 set 5 campur 7 set 3. Bila kita tolak kurungan. Tolak kena hati-hati. Tolak kena letak kurungan. C kita 2 set 3 tolak 9 set 8. Okey. Bila saya tengok kat sini. 3 set 5 campur dengan 7 set 3 tolak 2 set 3 campur 9 set 8. Hati-hati. Set 8 boleh pecah lagi. Sebab set 8 kita boleh pecah jadi 4 darab 2. Set 8. Okey, dia boleh ringkaskan lagi. Jadi kat sini kita yang boleh combine 2 ni, kita akan dapat 3 set 5 7 tolak 2 campur 5 set 3. Yang ini akan jadi 9, 4 keluar jadi 2. 9, 4 keluar jadi 2. Dia akan jadi 18. Set 2. Okey, cuba kamu tengok macam mana. Dia kena set tu dalam bentuk yang terendah. Dimudahkan lah. Boleh? Okey. Yang ni pula. C 3A campur 2B. Dia macam algebra biasa sama kan? 3A. 3 set 5 campur 7 set 3. Campur dengan 2B, 2 set 5 tolak 7 set 7. Kita expand dulu kat sini. Kita akan dapat 9 set 5, 21 set 3, 4 set 5, 14 set 7. Dia sama je bila dah jadi macam ni. Yang boleh simplify adalah set yang sama. Konsep dia yang tu je cukup. Jadi 5 dengan 5 boleh akan jadi 13 set 5. Yang ini tak boleh buat apa. Yang ini pun tak boleh buat apa. Dia macam algebra konsep. Okay, cuba perhatikan. Okey. Boleh Boleh ni. Confirm yang D pun boleh walaupun D banyak sikit lah kena buat. 3A. 3A campur B tolak 2C. Jadi saya akan masukkan 3 set 5 campur 7 set 3 campur B kita 2 set 5 tolak 7 set 7. Kemudian tolak. Tolak tu kena dalam kurungan. Tolak 2C. 2 set 3 tolak 9 set 8. 8 nanti kita tahu dah. 8 kita kena boleh pecahkan. Okey, kita boleh pecahkan 8 kat situ. Okay, saya akan selesaikan ni dulu. 9 set 5, 21 set 3, campur 2 set 5, 7 set 7. Yang ini tolak dengan 4 set 3. Okey, campur dengan yang ini penting. Yang ini tadi 8, kita boleh tukarkan jadi 4 kali 2. Jadi yang ini akan jadi 18. 18 kali 2, 36. Betul lah? 36. 36 set 2. Betul? Jadi yang tinggal kat sini yang kita boleh simplify, 5 akan jadi 11 set 5, 3, 21 tolak 3.
17. 17 set 3. 7 tak boleh buat apa. 2 pun tak boleh buat apa. Cuma susunan dia kita boleh ubah-ubah lah. Susunan tu. Okey. Boleh faham? Jadi set ni, kalau kita nak buat, maksudnya set ni mesti dalam nombor yang paling mudah sekali. Yang termudah kan. Nak kecilkan dia hanya boleh menggunakan nombor kuasa 2 sempurna. Okey. Kita tengok. Nisbahkan penyebut dan permudahkan ungkapan berikut. Okey, apa maksud nisbahkan penyebut? Nisbahkan penyebut maksudnya kita cuba buat supaya bawah dia tak ada set. Set tak boleh ada kat bawah. Itu namakan nisbahkan. Nisbahkan penyebut maksudnya kita nak hilangkan set pada penyebut. Saya pun baru tahu perkataan nisbahkan dia sebab dalam bahasa Inggeris dia panggil rationalize. Rationalize kan? Rupanya rationalize tu datang daripada perkataan ratio. Kan, menisbahkan penyebut. Okey. Contoh macam ni. Kan? Jadi kalau 2/5. A. Macam mana kita nak hilangkan set 5? Kita hanya perlu darab dengan set 5 gitu. Hilanglah set 5. Jawapan yang tinggal kat kita jadi apa? 2 set 5. Bawah jadi apa? 5 kan jumpa ni 5 sahaja. Jangan pergi potong pula. Kacau pula cerita dia. Okey. Itu je tinggal. Itu namanya menisbahkan penyebut. Hilangkan set pada penyebut. Itu maksud dia. B. 4 dengan 3 tolak set 5. Okey, kalau ada tambah atau tolak kat bawah dengan set, kita kena pakai formula yang A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A campur B, A tolak B. Kita panggil dia, benda ni conjugate. Kan? Conjugate. Okey, jadi apa kita nak buat? Yang ini kita terus letak, kurungkan dia. Semua orang tambah kurungan. Tolak, yang ini kita buat tambah. Atas pun sama. Sama je ni kan. Jadi kita akan dapat apa? Atas 4 kurungan 3 tambah set 5. Atas per dengan bawah dia akan jadi A kuasa 2, B kuasa 2. Yang mana A? Yang ni A. Yang ni B. Macam tu. Sebab dia akan jadi A tolak B, A tambah B. Nampak? Jadi formula bawah kena buat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi bila A kuasa 2 akan jadi 9, tolak B kuasa 2 akan jadi 5. Okey, bila kamu tengok kat sini, ini 4 mati. Jawapan yang tinggal 3 tambah set 5. Perhatikan. Boleh faham? Okey. C, sama cerita untuk C. C, kaedah dia sama sebab dia menggunakan 4/3 tolak 3 set 5. Nampak? Bila ada tolak kat tengah-tengah, kita akan pakai benda yang sama. Okey. Tolak ni kita akan terus kurung gitu. Sini kita akan masukkan apa? 3 tambah 3 set 5. 3 tambah 3 set 5. Macam tu. Kan? Dapatlah jawapan kita kat situ. Yang atas 4, 3 tambah 3 set 5. Bawah jadi apa? Kan? Kuasa 2A, kuasa 2B. Dia akan jadi 9 tolak 9 kali 5. Ini boleh habis lagi. 9 tolak dengan 45 berapa? Negatif 36 kan. Kita tinggal kat sini 4, 3 tambah 3 set 5 per dengan negatif 36. Dua-dua ni kita boleh simplify. Ini 1, ini 9. Okey, cuba tengok. Boleh? Tapi dah habis ke belum? Belum. Sebab bila kamu tengok 9 kat sini,
Kita boleh mudahkan Encik Haji pula. Sebab apa? Saya nampak ni 3, 3, 3. Semua CP3. Kan? Semua CP3 kita boleh mudahkan. Potong CP3 yang tinggal 1 campur set 5 per dengan -3. Siap. Yang tu kadang-kadang terlupa itu kan. Okey. Boleh? D. Cuba try D D. D dia bagi kat situ 5 per 2 set 3. Tolak dengan set 2. Okey. Sama tak kaedah dia nampak? Sebab ada tolak kat sini, kita akan guna kaedah conjugate. Macam tu. Jadi 2 set 3 tambah set 2. 2 set 3 tambah set 2. Okey. Yang ini akan jadi 5. 2 set 3 tambah set 2. Bawah akan jadi apa? Ni 4. Ni 3 tolak ini 2. Okey, tengok boleh tak kita permudahkan lagi? Kita tengok. 12 tolak dengan 2 10. Saya potong sini. 10 cantik. 10 boleh potong dengan 5. Tinggal 2 kat situ. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok, kalau kita buat sekali, kita akan dapat jawapan 2 set 3 campur set 2 per 2. Okey, cuba tengok. Tapi kadang-kadang kalau kamu tengok jawapan ke belakang, dia pisahkan jawapan ni. Kalau dia pisahkan, maksudnya dia pisahkan nombor ni. Dia akan jadi 2 set 3 per 2 campur set 2 per 2. Jadi dia akan jadi ni dengan ini mati. Yang tinggal set 3 campur set 2 per 2. Dia boleh jawab macam ni juga. Okey. Tapi kalau kita tengok soalan ni, dia kata nisbahkan penyebut, yang ini pun dah diterima dah. Sebab maksud nisbahkan penyebut, maksudnya bawah kita tu dah tak ada, dia panggil apa? Dah tak ada set. Kan? Cuma bila kita pecahkan jadi macam ni. Dua jawapan. Boleh? Kamu try tengok. Cuba try tengok buat E tu. E. Cuba. Kamu try. 4 tambah set 5. 3 tolak set 5. Okey, apa jadi E? F set 3 tolak set 7 per dengan set 3 campur set 7. Try dengar, boleh buat tak? Boleh? Tengok. Kalau yang ini, kita kurungkan dulu. Letak dia punya conjugate dia. Conjugate dia yang bawah aja, jangan yang atas. Yang bawah. Kita nak hilangkan yang bawah. 3 tambah set 5. 3 tambah set 5. Dia akan jadi. Yang atas ni, 2 bracket.
saya akan biar dulu. Tapi kalau kamu nak expand terus boleh kalau ada. Contoh macam tadi kita expand ni, jumpa ni 12 campur dengan 4/5 macam tu. Yang ini campur dengan 3/5. Campur dengan 1/5/5 5. Per dengan kuasa 2 sini 9 tolak 5 macam tu. Okey, yang tinggal kat sini 12 campur 5 17 campur dengan 4 campur 3 7/5. Okey, per dengan 4. Sama ada buat satu kali ataupun terpisah tak apa. Tapi kalau kita buat terpisah pun tak guna, bukan boleh potong pun. Terpisah tu kita buat kalau kita boleh potong. Kalau tak boleh potong tak payah, biar je macam ni. Okey. Tengok ni, sama kaedah dia, cerita dia sama. Yang ini kurung dulu. Okey. Letak dia punya conjugate. Set 3 tolak set 7 sebab ni tambah. Set 3 tolak set 7. Okey, jadi kita akan dapat yang atas tu kita expand. Set 3 jumpa set 3 tinggal 3 tolak set 3 jumpa set 7. Jadi set 21. Okey. Kemudian ni. Tolak set 7 set 3 jadi set 21. Tambah set 7 jumpa set 7 7. Per yang ini square je. Jadi dia akan jadi 3 campur 7. Okey, bila kita simplify kat sini, kita akan dapat kat situ. Yang ini kita akan dapat 10 tolak 2 kali set 21 per dengan 10. Okey. Tapi kamu perhatikan, dia dah jawapan dah cantik ni. Cuma 10 10 2 sifar 2. 10 10 2 adalah sifar 2. Jadi kita boleh kecilkan. 10 10 2 ni. Okey. Jadi saya kecilkan akan jadi ini 3 tak boleh, 9 tak boleh. Dan ni akan jadi 5 tolak set 21 per 5. Okey. Jadi kat sini kamu tengok apa jadi. Boleh tak kita permudahkan lagi? Okey. Kenapa saya rasa macam pelik ni? Kejap Cuba kamu tengok. Kenapa yang bawah tu 3 tambah 7? 3 tambah 7. Itulah. Ni. Oh iyalah. 3 tambah 7 pula. Patutnya apa ni? Formula kita? Tolak kan? Lepas tu saya rasa pelik. Sepatutnya tolak. 3 tolak 7. Aduh, ditambah pula. Asyik baik dah kupasan. Berapa ni dapat? Negatif 4. Okey. Jadi negatif 4 kalau kita bahagi 2 tadi, kita akan dapat kat sini. Negatif 2. Okey. Boleh cuma biasanya satu lagi, kalau pembawah kita bersifat negatif pun kita ramai orang tak suka juga benda tu. Bawah dia negatif. Jadi kalau kemudian kadang-kadang dia akan tukarkan semua simbol dia akan jadi apa? Negatif 5 campur set 21 per 2. Dua-dua jawapan ni nilainya sama. Okey. E, F dah. Ini kita panggil dia menisbahkan penyebut. Banyak saya
silap hari ni Nasib baik kamu dah boleh tengok sikit. Cantik. Boleh tolong-tolong. Alhamdulillah. Okay, kita tengok. Seterusnya nombor 6 kan. Okay, nombor 6. Tuliskan yang berikut sebagai pecahan tunggal. Tuliskan berikut sebagai pecahan tunggal. Maksudnya kita kena ringkaskan dia lah. Sampai habis. Kat sini kalau kamu tengok. Ni dengan ni. Kita samakan je lah pembawah. Jadi macam mana samakan bawah dia? Kita kena darab silang. Darab silang maksudnya. Ini darab ni. Ni cross ke sini. Ni cross ke sini. Itu kita bagi darab silang. Okay, jadi kita akan jadi 1 tolak se-3 darab 1 dia akan jadi sama dengan 1 tolak se-3 campur dengan ni darab sini 1 campur se-3. Kemudian per dua-dua tu kita kena darabkan 1 campur se-3 1 tolak se-3. Okey, kat sini kita boleh simplify dah. Kamu akan tengok kat sini se-3 tolak se-3 ni habis. Yang tinggal 1 campur 1, 2. Per dengan yang bawah ni macam tadi. Kan? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi maksudnya dia akan jadi 1 tolak 3. Kita akan dapat 2 per negatif 2. Sama juga dengan negatif 1. Okey. Ni kita panggil dia samakan pembawah aja. Kan? Benda-benda sama, ini benda sama juga. Ini sama. Kita boleh samakan pembawah maksudnya kita cross macam tu. Jadi kita akan dapat kat sini ni darab ni. Ni darab ni, saya boleh jadikan dia sebagai saya letak 2 se-7 tolak se-2 campur dengan 1 saya tak tulis lah. Se-7 campur se-2. Per dengan bawah dia kita darab dua-dua, tapi kita dah biasa dah tambah dengan tolak ni, bila darab kita dah boleh congak dah jawapan kita akan dapat 7 tolak 2. Okey, sekarang atas ni kembangkan 2 se-7 tolak 2 se-2 campur se-7 campur se-2. Bawah yang tinggal 5. Okey, 2 se-7 campur 1. Dia akan jadi 3 se-7. 2 se-2 campur 1. Dia akan jadi tolak 1 se-2. Per 5. Okey. Saya rasa sampai situ je kot. Cuba tengok. Dia tak boleh simplify dah ni. Dah habis dah. 7 tak boleh pecah. Okey. Boleh? Okey, yang C pula. Cuba. C ni sama kaedah dia. Ni darab ni. Kita dah boleh congak tulis ni. Darab ni. Dia akan jadi, saya tulis ni. Terus jadi 8 campur 2 se-3. Saya terus kira. Tadi satu-satu. Ni ringkas lagi. Okey. Campur dengan 4 tolak se-3. Per ringkas terus. Tolak tambah. Jadi akan jadi 16 tolak 3. Okey, yang ini akan jadi 8 campur 4, 12. 2 se-3 tolak se-3 tinggal positif 1 se-3 per dengan 16 tolak 3, 13. Saya rasa habis kot sebab 13 tu, itu adalah nombor perdana lah. Nombor perdana kita stop kat situ. Okey, itu soalan nombor 6. Kita pergi nombor 7 terus kan. Boleh? Okey. Luas sebuah segi 4 ialah 8. Ini luas sebuah segi 4. Saya ambil segi 4. Luas dia 8 campur 10. Luas saya letak tengah-tengah. Kan? Satu daripada sisi dia mempunyai panjang 5 tambah 2. Okey, cari panjang sisi satu lagi dalam bentuk ni. Kan? Jadi kat sini X. Okey, kalau kita buat formula kita luas sama dengan yang ini
X darab dengan yang ni. Okey. Jadi siapa sisi tu lagi? Jadi X adalah bahagilah. Jadi X sama dengan luas 8 campur set 10 per dengan set 5 campur set 2. Okey. Jadi bila dia buat dalam bentuk macam ni, kita kena buat apa? Kita kena menisbahkan penyebut. Kan? Jadi macam mana nisbah penyebut? Macam tadilah. Kurung. Nisbahkan penyebut dia. Letakkan set 5 tolak set 2. Set 5 tolak set 2. Sini akan jadi darab je. Dia akan dapat berapa ni? 8 set 5 tolak 8 set 2. Expand ni. Ni dengan ni dia akan jadi campur set 50. Kemudian ni jumpa ni tolak dengan set 20. Per dengan 5 betul. 5 tolak 2. Jadi kita akan dapat kat situ yang ni kita boleh pecahkan juga ni 24. Yang ni 20 boleh pecah. 50. Tak 50 boleh pecah tak 50? 50 25. Okey. Boleh. Ni 8 set 5 tolak 8 set 2 campur yang ini 25 darab 2. Yang ini 4 darab 5. Kita boleh pecahkan dia dengan menggunakan nombor kuasa 2 sempurna. 5 tolak 2, 3. Jadi kita akan dapat kat situ 5 yang ini. Bila keluar dia akan jadi apa ni? Set 2. 8 set 5 tolak 2 set 5. Ini keluar. Yang ini tolak 8 set 2. Ini akan jadi 5 set 2. Okey, per dengan 3. Dia akan jadi apa? 8 tolak dengan 2. 6 set 5. Yang ini tolak 3 set 2. Kan? Per 3. Per 3 semua sifir 3 boleh kecilkan jadi 2 set 5 tolak dengan set 2. Cuba tengok. Boleh faham? Cikgu. Ya, Isak. Dia kan negatif set 4 darab 5 kan. Patutnya yang 4 tu lah yang boleh jadi 2 kan cikgu. Sebab dia punca kuasa 2 sempurna. 5 tu yang akan ada dalam kurungan. Punca kuasa kan. Oh, yang ni. Saya silap. Cikgu tulis tambah 5 set 2. Oh, ya. Aduh, betul. Macam mana tiba-tiba saya kira. Saya boleh kira, pelik. Kan? Okey. Yang ini. Okey, yang ini akan jadi sepatutnya dia akan jadi 2 yang keluar, betul tak? Ini sepatutnya akan jadi apa ni? Oh, bukan. Betul lah, betul. Dah betul ni. Isyak, saya dah susun. Yang ini, saya ambil yang ini, letak sini. Saya dah susun. Tu mula-mula saya rasa macam pelik kan? Saya susun. Yang ini saya letak, lepas tu yang ini saya letak sini. Saya susun ikut set dia. Sebab yang ini set 5, jadi lepas tu saya ambil yang ini tolak. Lepas tu tolak, saya ambil letak sini. Boleh nampak? Tengok. Dah nampak. Okey. Kan? Bahaya juga ni kan. Okey. Sebab nombor dia lebih kurang, betul tak? Nombor dia lebih kurang tu kadang-kadang keliru tengok tu. Okey.
Kita tengok terus. Sebelah. Okey. Rajah sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR. Segitiga bersudut tegak PQR. Bila segitiga bersudut tegak saja, pada otak kita kena letak bahawa segitiga bersudut tegak ada satu formula yang penting, iaitu teorem Pythagoras. Yang mana C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2 kalau yang ini C, yang ini A, yang ini B. Itu cerita dia lah. Pythagoras theorem. Okay, soalan dia kat sini. Cari nilai bagi tan X. Tan X. Ni kita pakai ada sudut dari tan tua. Yang ini opposite. Okay. Yang ini hypotenuse. Yang ini dia punya adjacent. Tua maksudnya apa? Tan X sama dengan opposite bahagi dengan adjacent. Okay. Bertentangan bahagi bersebelahan. Jadi bertentangan dia siapa? 3 tambah set 2 per dengan bersebelahan dia 1 tambah 2 set 2. Okay. Dia buat benda ni, nampak? Apa dia buat? Apa kamu nampak? Bawah tak ada set, nampak? Bawah tak ada set maksudnya kita buat apa? Kita buat menisbahkan penyebut. Menisbahkan penyebut. Jadi kat sini kita nisbahkan penyebut, kita akan jadi tambah 1 tolak 2 set 2, 1 tolak 2 set 2. Jadi kita akan jadi yang ini 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 2 kali 1 set 2 saja. Yang ini akan jadi, ni jumpa dengan set, mati set. Tolak dengan 2, 2. Per dengan kuasa 2 kiri, tolak kuasa 2 kanan. Jadi 1 tolak 4, 2. Okey, jadi kita akan dapat kat sini nombor dia. 3 tolak 4, negatif 1. Yang ni 6 campur 1, negatif 5 set 2. Per dengan bawah 1 tolak 8. Maksudnya negatif 7. Semua negatif. Kita boleh bagi cantik jadi 1 campur 5 set 2 per 7. Positifkan jawapan. Okey, kita dapatlah A, B, C. Boleh? Okey. Tengok. Nombor mana? B pula. Ini A. B. Cari luas segitiga PQR. Luas. Tuliskan jawapan anda dalam bentuk ni. Jadi tak ada kaitan dengan Pythagoras theorem. Jadi tak ada kaitan. Sebab apa? Dia suruh cari luas. Luas senang je. Luas kita ambil formula dia. Luas PQR sama dengan 1/2 darab tapak 3 campur set 2 darab tinggi. Macam tu. Dia nak sama juga, nampak? Nisbahkan penyebut. Itulah kerja dia. Jadi kita akan dapat kat sini, kita expand dulu. Penyebut dah tak ada. Senang, expand je. 1/2. 3 kali 1, 3. Campur dengan 6 set 2. Kemudian, ni jumpa ni campur set 2. Ni jumpa ni campur dengan 2, 2. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ. 1/2. 7. Campur dengan 7 set 2. Okey. Jadi sebab 7 dengan 7 ni sebenarnya kalau kita nak faktor keluar pun boleh. 7 dengan 7. Ataupun kita tulis dalam bentuk set je. 7 campur 7 set 2 per 2 boleh.
Okey? Boleh Balkis? Syafika? Boleh. Okey. Jadi insya-Allah lah. Ni habis dah latihan pengukuhan cert. Jadi kalau kamu tengok tak banyak pun sebenarnya cert ni simple-simple je. Kan? Sebab kelebihan kamu sebab apa? Kamu hanya belajar cert ni, nanti kamu akan jumpa lagi sekali dalam form 5 pembezaan. Kan? Tapi pengambilan tak ada cert, alhamdulillah. Kalau ada jam juga cerita dia kan. Pembezaan akan jumpa cert lagi sekali. Okey, jadi kamu kena tahu betul-betul lah cerita macam mana nak ringkaskan dia semua kan, kena tahu. Okey, jadi untuk malam ni setakat ni dulu. Okey, insya-Allah kita akan jumpa sekali lagi hari Isnin. Dan saya sebenarnya masalah ni sebab bila kelas malam, saya tak boleh datang office. Jadi hari ni saya datang juga, jadi saya kena tidur kat office. Okey, sebab saya tak boleh balik lah. Tak digunakan berada di jalan raya selepas pukul 8. Tapi saya tengok kereta banyak je. Okey. Jadi kita jumpa lagi Isnin ni untuk kelas matematik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Isyraq. Ya, cikgu. Nanti kau tunggu jap. Okay. Kita tengok soalan tadi. Soalan yang kau hantar tu macam mana nak buat. Oh, Okey. Yang lain kita jumpa Isnin. Assalamualaikum. Terima kasih.